Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat malam, salam pertemuan dalam pertemuan Mutiara Madinah, di mana kita akan membicarakan tentang kelebihan, tentang sejarah bumi Madinah Al-Munawwarah, bumi yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat, apa kata kita mulakan pertemuan maghrib kita ini, perkongsian Mutiara Madinah kita ini, dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita tiba pada bicara Madinah, kelebihan Madinah yang 3 terakhir. Kalaulah pada riwayat yang berada di hadapan saya adalah 3 yang terakhir. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Kak Faradilah Uthman, Bazid Aziz, Nyemah Muharan, Jamaliyah Manab, Norisa Wan Hassan, Izzi Aish, Zahra Hitam dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka ini adalah 3 terakhir kelebihan Madinah. Semalam kita telah baca kelebihan Madinah adalah Nabi berwasiat untuk orang-orang Ansar, dan kemudian semalam juga kita telah baca kalaulah bukan kerana hijrah, Nabi berharap Nabi menjadi sebahagian daripada kalangan orang-orang Ansar. Dan juga kita telah baca bahawa tanda iman itu adalah mencintai orang Ansar, dan tanda nifak itu adalah membenci akan orang Ansar. Ahlan kepada sahabat-sahabat, ahlan Kak Izzi Aish, moga Allah permudahkan, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu tajuk yang seterusnya tentang kelebihan Madinah. Apakah dia? Masih lagi menceritakan tentang penduduk-penduduk Madinah yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tajuknya adalah Du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ansar. Doa baginda Nabi SAW untuk orang-orang Ansar, wali atba'ihim, dan juga untuk keluarga mereka. Lalu apakah tanda-tanda kelebihan Madinah? Maka disebutkan di sini antara tanda cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Madinah dan juga orang-orang Ansar adalah Nabi mendoakan untuk mereka, Nabi juga mendoakan untuk anak mereka, bahkan untuk zuriat mereka. Ini adalah hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, yang mana baginda Nabi SAW mendoakan secara khusus kepada orang-orang Ansar. Apakah doa Nabi SAW untuk orang-orang Ansar? Nabi SAW berdoa, Allahumma ghafir lil ansar wa li abna'il ansar wa abna'il ansar. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang
lain. Maka baginda Nabi SAW mendoakan untuk mereka. Apakah maksud doa Nabi? Nabi SAW mendoakan, Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah, lil ansar, akan orang-orang ansar. Satu, Nabi mendoakan pengampunan untuk orang-orang ansar. Yang kedua, Nabi berdoa, wali abna'il ansar, ya Allah, ampunilah juga anak-anak orang ansar. Adakah berhenti setakat di situ? Tidak. Nabi berdoa, wa abna'il ansar, dan juga ya Allah ampunilah akan cucu-cucu dan zuriat-zuriat orang-orang ansar. Maka sebab itulah diletakkan di sini sebagai kelebihan Madinah. Nabi mendoakan untuk penduduk Madinah, untuk orang Ansar, bukan sekadar orang Ansar, tetapi juga Nabi SAW mendoakan untuk bagi keluarga, keturunan orang-orang Ansar, dekatnya mereka baginda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka, susah payah mereka, bagaimana mereka kekal bersama dengan baginda pada apa jua keadaan, walaupun dihasut oleh orang-orang munafik, walaupun pada waktu itu seluruh benua Arab berkumpul untuk menyerang bumi mereka, mereka tidak pernah meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah ini dikira sebagai kelebihan Madinah dan juga penduduk Madinah. Nabi mendoakan untuk orang Ansar, anak-anak orang Ansar, dan yang pentingnya adalah untuk zuriat orang Ansar yang mana pastinya kekal pada hari ini, ada pada zaman kita. Lalu ini adalah kelebihan Madinah yang seterusnya. Bagaimana doa Nabi secara khusus, Nabi sebutkan tentang mereka secara khusus, keluarga mereka, apatah lagi zuriat mereka. Dan ini adalah kelebihan Madinah yang seterusnya. Kelebihan Madinah yang berikutnya adalah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menerangkan hukuman, menerangkan azab siksaan bagi orang yang menakut-nakutkan penduduk Madinah ataupun menzalimi mereka. Sebab itulah disebutkan di sini, wa min fadailil Madinah, antara kelebihan-kelebihan Madinah. Apakah antara kelebihan Madinah? Baginda Nabi SAW menjanjikan hukuman yang berat kepada orang-orang yang pada waktu itu menzalimi penduduk Madinah, au akhafahum, ataupun menakut-nakutkan penduduk Madinah. Apakah riwayatnya? Riwayatnya ada dalam riwayat Imam Muslim. Ada beberapa riwayat. Kita tengok riwayat pertama, riwayat Imam Muslim. Dinukilkan daripada siapa? Daripada sabda Nabi SAW yang telah dinukilkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka riwayat Imam Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, man arada, barang siapa yang menginginkan, ahlal Madinah, kepada ataupun untuk penduduk Madinah. Nabi bersabda, barang siapa yang menginginkan kepada penduduk Madinah, untuk ahli Madinah, bisuin, dengan sesuatu perkara yang tak elok. Orang yang mana nak buat sesuatu benda tak elok kepada ahlul Madinah, kepada penghuni Madinah, kepada penduduk Madinah, apakah balasan untuknya? Sabda Nabi SAW, azabahullah, Allah akan binasakannya, Allah akan binasakan dia, kama yadhubul milhu fil ma, seperti mana larutnya, hilangnya, binasanya akan garam ketika mana dimasukkan ke dalam air. Kalaulah kita ada air dan pada waktu itu kita letakkan garam ke dalam air, terus hilang garam tadi, dia terus hilang, dia terus larut, dia terus pada waktu itu menjadi sebati dalam air. Lalu Nabi umpamakan Allah akan binasakan dengan sebinasa-binasanya kepada orang yang menginginkan untuk penduduk Madinah perkara yang tak baik, seperti mana binasanya, hilangnya dalam sekelip mata garam yang dicampurkan dengan air, begitulah juga akan dibinasakan kelak di hari akhirat kelak orang-orang yang menginginkan perkara yang tidak baik
kepada penduduk Madinah. Sebab itu kita baca riwayat ini lagi sekali. Sabda Nabi, man arada, barang siapa yang menginginkan kepada penduduk Madinah dengan dengan perkara yang tidak baik, azabahullah, maka Allah SWT akan pada waktu itu menghancurkannya, membinasakan dia seperti mana hancur dan binasanya garam ketika mana diletakkan di dalam air. Hadis riwayat Imam Muslim. Moga Allah pelihara kita daripada menzalimi penduduk Madinah, daripada pada waktu itu melakukan perkara yang tidak baik kepada penduduk Madinah, kerana mereka ini Nabi SAW doakan untuk mereka. Mereka ini sangat dekat dengan baginda Rasul SAW. Maka ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Seterusnya hadis yang kedua untuk kelebihan yang sama, amaran, hukuman, azab untuk orang yang menyakiti penduduk Madinah, adalah riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, juga riwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Tadi hanya riwayat Imam Bukhari, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apakah riwayatnya? Riwayatnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yukidu li ahli al-madinati ahadun, tidaklah seseorang itu merancang sesuatu yang buruk untuk penduduk Madinah. Tidaklah seseorang itu merancang sesuatu yang buruk untuk penduduk Madinah, ataupun yakid ataupun yukid, maksudnya pada waktu itu menipu, merancang sesuatu yang tak elok untuk penduduk Madinah. Illa, sabda Nabi SAW, kecuali dia akan dicairkan, dibinasakan seperti mana cairnya garam di dalam air, larutnya garam dalam air, hilang dan binasanya garam dalam air. Itu perumpamaan yang sangat tegas daripada baginda Nabi SAW, kerana perumpamaan itu mudah difahami oleh orang Arab pada waktu itu. Maka seperti mana dimasukkan sahaja garam ke dalam air, hilang larut, tidak lagi kelihatan, begitulah kelak manusia-manusia ini akan dibinasakan oleh Allah, dihukum dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah riwayat yang mana kedua daripada Sa'ad bin Abi Waqqas juga, cumanya riwayat kedua ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebab itu kita nampak penguasa-penguasa pada waktu itu tidak berani mengapa-apakan penduduk Madinah. Penguasa yang mula-mula sekali berani untuk menyakiti penduduk Madinah adalah pada waktu itu Yazid bin Muawiyah. Kisahnya kalaulah kita tengok dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kalaulah kita tengok dalam kitab sejarah para khalifah, dalam kitab Tarikhul Khulafa, apakah kisah yang berlaku pada penduduk Madinah? Maka kita akan ceritakan secara ringkas, tapi kita boleh tengok itu kemudian. Maka ketika mana pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika mana Ali bin Abi Talib telah dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Sebenarnya orang Khawarij nak bunuh 3 orang pada bulan Ramadan. Mereka rancang tu nak bunuh pada bulan Ramadan. Orang Khawarij adalah orang-orang yang keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali ketika mana mereka tak bersetuju yang Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka pada waktu itu orang-orang Khawarij bermesyuarat dia nak bunuh 3 orang serentak. Sayyidina Ali bin Abi Talib yang merupakan khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu menjadi pemerintah di Syam, dan pada waktu itu dia tidak berbai'ah kepada Sayyidina Ali, dan yang ketiganya adalah Amr ibn al-As, orang kuat Muawiyah yang pada waktu itu memerintah Syam. Mereka nak bunuh ketiga-tiga orang ini serentak. Namun yang berjaya dibunuh, yang berjaya disyahidkan hanyalah Sayyidina Ali. Ketika mana Sayyidina Ali pada waktu itu nak menuju ke tempat solat, beliau telah dibunuh oleh Abdullah bin Muljim, beliau telah dibunuh. Lagi 2 orang terselamat, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Amr ibn al-As.
ketika mana Sayyidina Ali bin Abi Talib telah disyahidkan, maka pada waktu itu kebanyakan ulil amar pada waktu itu telah bersetuju untuk melantik Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah, anak dia, cucu Nabi SAW. Maka menjadilah Hasan bin Ali khalifah pada waktu itu dalam keadaan ada tempat yang tidak berbai'ah kepadanya, antaranya adalah Muawiyah. Tetapi Nabi pernah bersabda dalam hadis, apa sabda Nabi SAW dalam hadis? Nabi pernah bersabda, kelak cucuku ini akan menyatukan di antara dua kumpulan besar umat Islam yang bergaduh. Dan memang pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sahabat juga, dia ada penyokongnya sendiri. Namun kebanyakan umat Islam pada waktu itu menerima Hasan bin Ali sebagai khalifah. Hanya penduduk Syam yang bersama dengan Muawiyah pada waktu itu. Maka Hasan bin Ali pada waktu itu dia turun daripada takhta khilafahnya. Padahal pada waktu itu dia punya jajahan dia besar. Dia punya pada waktu itu kekuasaan dia besar. Bukan senang nak serahkan jawatan. Bukan senang. Amat berat untuk menyerahkan jawatan. Bukan senang nak menyerahkan jawatan. Namun Sayyidina Hasan bin Ali pada waktu itu dia telah serahkan jawatan khilafahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan supaya pada waktu itu tidak lagi bertelingkah antara umat Islam. Maka sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, kelak cucuku akan mendamaikan dua kumpulan besar yang berperang. Dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat diserahkan itu, antaranya bila Muawiyah meninggal dunia, Muawiyah kena serahkan balik kepada umat Islam pada waktu itu untuk memilih khalifah yang seterusnya. Namun Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mana beliau meninggal dunia, beliau telah pada waktu itu menerima pandangan daripada penasihat-penasihatnya, lalu beliau telah melantik Yazid bin Muawiyah anaknya sebagai pengganti. Maka orang-orang Madinah dan penduduk Mekah tak nak berbai'ah. Tak nak berbai'ah kepada Yazid. Sebab Yazid ini bukanlah sahabat. Beliau adalah selepas daripada zaman sahabat. Maka penduduk Madinah pada waktu itu tak nak berbai'ah. Maka ketika mana Yazid bin Muawiyah pada waktu itu dengar penduduk Madinah tak nak berbai'ah kepadanya, maka pada waktu itu dia kumpulkan tentera untuk memberi amaran kepada penduduk Madinah. Dia kumpulkan tentera untuk memberi amaran kepada penduduk Madinah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebarluaskan. Maka dia kumpulkan tentera. Kisah ini ada dalam kitab Tarikhul Khulafa dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Kitab Tarikhul Khulafa adalah satu kitab yang menarik yang telah dikumpulkan riwayatnya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, menceritakan tentang sejarah para khalifah-khalifah, para pemimpin yang mana daripada zaman Khalifah Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian khalifah-khalifah Banu Umayyah dan juga Banu Abbasiyah. Maka pada waktu itu penduduk Madinah tak nak berbai'ah. Maka pada waktu itu Yazid bin Muawiyah dia minta beberapa general dia, panglima dia untuk bawa tentera ke Madinah. Kebanyakan general tak nak. Kebanyakan general pada waktu itu tak nak. Kerana semua tahu nak menyerang Madinah. Kejap lagi kita akan baca bagaimana Allah melaknat orang yang menakut-nakutkan penduduk Madinah. Dan tadi kita telah baca bagaimana Nabi SAW memberi amaran kepada orang yang menakut-nakutkan penduduk Madinah. Maka beberapa general di offer, banyak yang tak nak. Sehinggalah pada waktu itu ada satu general yang sanggup, namanya adalah Muslim bin Uqbah. Maka Muslim bin Uqbah disedia untuk membawa tentera. Maka dia telah bawa tentera dan pada waktu itu dia telah kepung Madinah dan dia telah maklumkan kepada penduduk Madinah, hendaklah penduduk Madinah berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah, kalaulah tidak akan berlakunya pertumpahan darah. Maka penduduk Madinah tidak berbai'ah. Ketika mana berakhirnya 3 hari tempoh peluang yang diberikan, maka pada waktu itu penduduk Madinah telah dibunuh dengan dahsyatnya. Yang dewasa, yang wanita dan lain-lainnya, mereka telah dibunuh. Sejarah hitam yang berlaku, sejarah hitam ini yang berlaku di Madinah, maka ianya telah dikenali sebagai peristiwa Harrah. Telah dikenali sebagai peristiwa Harrah.
Ianya adalah sejarah hitam yang berlaku yang mana penduduk Madinah telah dibunuh dengan dahsyat oleh tentera-tentera Yazid bin Muawiyah. Pada waktu itu tentera ini telah bunuh selama beberapa hari. Ada riwayat mengatakan mereka telah bunuh penduduk Madinah selama 3 hari. Bilakah ianya berlaku? Pada tahun 63 Hijrah. Ianya telah berlaku pada tahun 63 Hijrah, yang mana pada waktu itu menjadi sebab penduduk-penduduk Madinah telah dibunuh dan mereka tetap tak nak berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah. Maka itulah keadaan penduduk Madinah yang mereka dibunuh. Sebab itu bila kita pergi ke perkuburan Baqi', maka kita akan nampak ada satu kubur yang besar, yang mana ianya besar. Kubur lain semua satu-satu, ianya kubur yang besar, yang mana pada waktu itu ada yang mana dia punya persekitarannya besar, dan itu adalah sebenarnya kubur Harrah. Ianya adalah kubur Harrah, yang mana Harrah adalah tempat, adalah kubur yang mana pada waktu itu kita nampak menjadi tempat disemadikan para sahabat yang mana telah syahid, yang mana telah dibunuh. Maka inilah yang kita nampak berlaku pada tahun 63 Hijrah pada zaman Yazid bin Muawiyah. Ketika mana telah selesai tentera-tentera Muslim bin Uqbah pada waktu itu membunuh penduduk Madinah, mereka nak meneruskan perjalanan ke Mekah sebab penduduk Mekah pun tak nak berbai'ah. Dalam perjalanan menuju ke Mekah, Allah telah matikan, Allah telah ambil nyawa generalnya yang kejam, Muslim bin Uqbah, dan pada waktu itu tentera ini telah kembali. Dan pada waktu itu juga Yazid bin Muawiyah telah mati, telah meninggal dunia. Yazid bin Muawiyah telah meninggal dunia. Dalam tentera yang telah membunuh orang-orang Madinah ini, adanya di situ seorang yang kejam yang lahir kemudian hari, itulah Hajjaj bin Yusuf. Lalu Hajjaj bin Yusuf, dia termasuk daripada kalangan tentera yang telah menyerang Madinah dan kemudian dalam perjalanan menuju ke Mekah. Namun ketika mana Yazid bin Muawiyah mati, meninggal dunia, maka pada waktu itu tentera ini tak teruskan perjalanan. Dan ketika itulah kemudian hari, ketika mana zaman Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf menjadi panglima pula pada waktu itu menyerang Mekah, ketika mana pada zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Okey, lalu inilah sejarahnya secara ringkas yang mana kita mungkin jarang dengar, tetapi itu ada dalam sejarah yang mana kita boleh lihat pada catatan para ulama berkenaan tentang peristiwa Harrah yang berlaku. Dan sebab itulah banyak orang dia tak nak menyerang Madinah. Sebab Nabi SAW telah memberi amaran. Tetapi antara orang yang mula-mula menyerang adalah Muslim bin Uqbah atas arahan Yazid bin Muawiyah. Okey, riwayat yang ketiga adalah riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat daripada Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Maka di sini kita nampak Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, man zalama, barang siapa yang menzalimi ahlal Madinah, penduduk Madinah, wa akhafahum, dan menakut-nakutkan penduduk Madinah, fa akhifhu, maka takutkanlah dia. Lalu Nabi doakan. Hadis riwayat Ubadah bin Samit yang Imam Tabrani riwayatkan dalam kitabnya Al-Awsat dan juga Al-Kabir. Nabi SAW mendoakan, ya Allah, sesiapa yang menzalimi, sesiapa yang menakut-nakutkan penduduk Madinah, maka pada waktu itu akhifhu, takutkanlah dia, letakkanlah ketakutan dalam hatinya. Dan Nabi juga berdoa, wa alaihi, dan ke atas orang yang menzalimi dan menakut-nakutkan penduduk Madinah adalah ke atasnya laknatullah, laknat Allah, wal malaikah, laknat para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat keseluruhan manusia. La yuqbalu minhu, sabda Nabi, tidak akan diterima daripadanya sarfun wala adal, amalan yang fardu dan amalan yang nafil. Sangat tegas amaran Nabi SAW untuk orang-orang yang menakut-nakutkan, menzalimi penduduk Madinah.
Lagi sekali kita baca daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apakah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma, ya Allah, man zalama, sesiapa yang menzalimi ahlal Madinah, penghuni dan penduduk Madinah, wa akhafahum, dan menakut-nakutkan mereka, fa akhifhu, maka takutkanlah dia, letakkanlah ketakutan padanya, wa alaihi, dan ya Allah, jadikanlah orang itu ke atasnya laknat Allah, wal malaikah, laknat para malaikat, wan nas, laknat manusia keseluruhannya. Sabda Nabi lagi, la yuqbalu, tidak akan diterima, minhu, daripadanya, sarfun wala adal, yang mana tidak akan diterima padanya pada waktu itu amalan yang fardu maupun amalan yang sunat. Maka ini adalah amaran Nabi berkenaan supaya jangan mengganggu, jangan menzalimi, jangan menakut-nakutkan penduduk Madinah, dan ini dikira sebagai kelebihan Madinah dan kelebihan penduduk Madinah. Dan kemudian yang terakhir, untuk tajuk kelebihan Madinah, esok kita akan mula masuk tentang tajuk masjid-masjid yang ada di Madinah. Kelebihan Madinah yang terakhir. Apakah kelebihan Madinah yang terakhir? Kelebihan Madinah yang terakhir, ju'ila tamruha hirzam minas sam wasihir, dijadikan tamarnya sebagai penjagaan daripada racun dan juga daripada sihir. Daripada racun dan juga daripada sihir. Sebab itulah dinukilkan di sini. Dan di antara kelebihan Madinah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada tamar Madinah hirzan, adanya pada waktu itu perlindungan, minas sam, daripada racun, wasihir, dan juga daripada sihir. Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yang mana kita nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, minta maaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Lalu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tasabbaha, barang siapa yang mana berpagi-pagi, bisab'i tamarat ajwah, dengan 7 butir tamar ajwah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurrahu, pada waktu itu tidak memudaratkannya, zalikal yaum, pada hari tersebut, samun, tiada sebarang racun, wala sihrun, dan juga sebarang sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini diletakkan sebagai pada waktu itu tajuk Madinah yang terakhir. Apakah kelebihan Madinah yang terakhir? Diletakkan di sini bahawa kurmanya, tamarnya, terutamanya ajwah. Dalam riwayat adanya perkataan ajwah, dan juga dalam sebahagian riwayat adanya pertambahan perkataan aliyah, dataran tinggi. Maka di sini kita nampak Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpagi-pagi, tasabbaha, berpagi-pagi, berapa biji dia makan? 7 biji. Kurma apa? Ajwah. Maka pada waktu itu tidak memudaratkannya pada hari tersebut, samun, tidaklah pada waktu itu racun dan juga sihir. Sebab itulah sahabat-sahabat kita nampak bahawa sebenarnya kurma ajwah ini harganya berbeza daripada kurma yang lain. Dan antara sebab juga kenapa saya membantu sahabat saya di Madinah, sebenarnya kurma ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana sebenarnya saya bantu sahabat saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kushairi, yang mana kurma ini adalah daripada ladang Syed Ahmad Zain, anak kepada Habib Zain bin Sumit. Yang mana Habib Zain bin Sumit ini dikenali sebagai antara orang yang sangat mahir dalam mazhab Syafi'i. Lalu anak beliau pada waktu itu telah menghantar stok yang banyak. Banyak lagi mutawif-mutawif lain yang jual.
banyak lagi mutawif-mutawif lain yang jual. Lalu sebab itu saya pun turut membantu. Cumanya saya nak minta kepada sahabat-sahabat, kalaulah boleh bantu war-warkan, boleh bantu untuk war-warkan. Memang harganya adalah mahal, sebab saya tak boleh nak jual lebih murah, sebab mutawif yang lain yang mana bantu jual, mereka semua jual dengan harga tersebut. Kami diminta untuk jual dengan harga tersebut, walaupun ada yang jual murah, tetapi sebab itu packaging dia pun saya tak tukar. Packaging ni pun adalah packaging daripada sahabat kami, Wahatus Syifa. Lalu sebab itu, yang mana kerana kelebihan dia, bahawa ianya jika dimakan 7 biji pada setiap pagi, maka pada waktu itu orang tersebut tak akan kena racun dan juga kena sihir. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah bantu untuk beli, sebab pada waktu itu Syed Ahmad Zain dia hantar banyak kurma ini, beribu-ribu kilo dia hantar, sebab Madinah tidak ada yang datang. Selalunya kalaulah Madinah datang, kita nak dapat stok Ramadan ni pun bukan senang, kalaulah ada orang datang ke Madinah. Tetapi seperti mana kita tahu bahawa telah berlalunya hampir setahun yang mana tertutup sempadan kecuali untuk negara-negara tertentu yang datang untuk ke Madinah, maka sebab itulah saya pun membantu apa yang saya boleh sahabat-sahabat. Sebab kami ni jadi mutawif dulu, ketika mana di Madinah mereka bantu kita, ketika mana mereka perlukan bantuan, kita bantu mereka. Sebab itu menjadi sebab kuat kenapa saya pada tahun ini membantu jual kurma bagi sahabat-sahabat di sana. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu sharekan kepada yang lain. Memang ya, harganya adalah mahal, sekilo RM100, tetapi itulah kerana kelebihan dia. Kalaulah kita pergi ke sana pun memang itu harganya, yang mana dia ada grade-grade dia. Ada yang nipis, maka itu boleh dapat lebih kurang 70 ataupun 60 rial. Kalaulah contohnya daripada musim yang sebelumnya, boleh dapat lebih kurang lagi dan sebagainya. Tetapi ini harga yang diminta jual oleh sahabat saya RM100. Maka inilah Ajwa Madinah, dan itulah kelebihan yang terakhir yang kita baca daripada kitab ini. Apakah kitab yang kita baca? Daripada kitab Ad-Durarul Mansur fi Bayani Ma'alimi Madinatir Rasul, yang mana kelebihan terakhir Tamar Madinah itu adalah penjagaan daripada sihir dan juga daripada racun. InsyaAllah esok kita mula baca daripada bab masjid-masjid yang ada di Madinah. Inilah lebih kurang 20 lebih kelebihan Madinah yang kita baca, yang mana ada beberapa hadis di sini tentang Tamar Madinah, kemudian ada beberapa tentang Tamar Ajwah Madinah, ada beberapa hadis tadi kita baca tentang doa Nabi untuk penduduk Madinah, dan ada beberapa hadis yang kita baca jangan menakut-nakutkan penduduk Madinah. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu kita akan bertemu lagi esok pada jam saya sebenarnya usaha untuk buat Riyadhus Salihin. Doakan saya dapat mampu teruskan semula perkongsian Riyadhus Salihin, namun sejak beberapa hari kebelakangan ini tidak berkesempatan. InsyaAllah kita cuba aturkan untuk perkongsian Riyadhus Salihin yang kita lakukan sebelum ini insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kita jumpa nanti esok insyaAllah. Terima kasih semua.